Salam sejahtera semua, apa kabar warga Sabah dan penonton setia Currents CMY. Pada video kali ini saya ingin membawa Anda untuk menyelami satu isu yang sedang hangat diperbualkan di media sosial dan di kalangan pemerhati politik Sabah. Satu kenyataan terbuka yang cukup pedas, tajam dan mungkin menyentuh beberapa pihak. Tapi inilah dia, realiti politik. Bukan semuanya manis. Kadang-kadang kita kena hadap apa yang pahit supaya kita boleh nilai siapa yang betul-betul ikhlas ingin membangunkan negeri dan siapa yang cuma pandai main persepsi. Baru-baru ini, Ketua Warisan Wira, Terence Au, tampil mengulas cadangan daripada bekas Adun J. Ligunjang yang mahukan Parti Warisan menampilkan senarai kabinet bayangan menjelang pilihan raya negeri yang akan datang. Cadangan itu nampak logik. Sebagai rakyat, kita memang ingin tahu siapa yang akan pegang portfolio penting kalau sebuah parti itu menang. Tetapi jawaban Terence bukan biasa-biasa. Katanya warisan tidak pernah lari daripada ketelusan ataupun tanggung jawab. Malah mereka menurut Terence sentiasa menawarkan calon-calon profesional yang datang daripada pelbagai lapisan masyarakat Sabah. Dari pantai timur ke pedalaman, dari bumi putra Islam dan bukan Islam, hinggalah ke masyarakat Cina. DNA pelbagai kaum dalam warisan bukan sekadar slogan, tapi katanya itu sudah pun diterjemahkan dalam dasar dan kepimpinan mereka sejak dahulu lagi. Jadi menurut beliau, bukan dengan membuat senarai bayangan baru rakyat boleh ukur kemampuan, tetapi daripada rekod pemerintahan yang sudah pun terbukti. Terence juga menolak konsep kabinet bayangan sebagai sesuatu yang tidak praktikal dalam konteks Sabah. Beliau membandingkan dengan sistem Westminster di UK, di mana pembangkang secara rasmi diiktiraf dan diberi peluang untuk membentuk kementerian bayangan, lengkap dengan sokongan institusi. Tetapi di Malaysia, khususnya di Sabah, tiada struktur seperti itu. Jadi beliau anggap yang ini ialah lebih kepada satu persembahan politik daripada satu langkah yang bermakna. Dan waktu dia kata kepimpinan dibuktikan melalui prestasi bukan senarai nama, itu memang macam punchline kepada semua yang mengikuti perdebatan ini. Dia ulang bahawa warisan sudah pernah mentadbir dan walaupun cuma 2 tahun mereka berjaya menjaga kestabilan tanpa campur tangan kerajaan persekutuan, tanpa lompat parti, tanpa perjanjian belakang tabir. Menurutnya, warisan mentadbir dengan maruah. Tetapi selepas itu dia pergi lebih jauh lagi. Terence pula menyelar pendekatan sempit yang hanya nilai kesediaan sesebuah parti berdasarkan formula kaum. Katanya, ya, kepelbagaian itu penting, tetapi itu bukan segalanya. Lebih penting ialah kebolehan mentadbir, integriti dan visi dasar. Sebab menurut beliau, kegagalan untuk menekankan nilai-nilai ini yang membawa kepada runtuhnya infrastruktur, rasuah dan jurang pembangunan di bawah kerajaan sekarang, yaitu GRS. Dan akhirnya beliau tegaskan, warisan tidak akan main gimmick pra pilihan raya. Mereka tidak akan mempamerkan senarai hanya untuk memuaskan hati orang luar. Sebab bagi mereka, masa untuk menilai bukanlah sekarang, tetapi bila rakyat mengundi. Bila sudah menang, barulah mereka akan tunjuk siapa yang akan pikul tanggung jawab. Kami bukan janji kepelbagaian, kami buktikan kepimpinan, katanya lagi. Sekarang kalau kita tengok balik sejarahnya, ada beberapa fakta menarik yang menyokong kenyataan dia. Warisan pernah mentadbir Sabah selepas PRU 14 pada tahun 2018. Dan masa itu mereka muncul sebagai harapan baru, menamatkan dominasi barisan nasional yang sudah berdekat memerintah. Mereka memperkenalkan beberapa program luar bandar, perjuangkan hak Sabah dan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Dan berdepan dengan tekanan persekutuan yang sering cuba untuk mencampuri urusan negeri. Itu kita tidak boleh nafikan. Tetapi kepimpinan mereka cuma bertahan selama 2 tahun sebelum tumbang dalam versi langkah Sheraton versi Sabah, di mana beberapa adun lompat parti dan menyokong gabungan baru yang kini dikenali sebagai GRS. Masa itu ramai rakyat kecewa, rasa yang macam mandat mereka ini dikhianati. Selepas itu, GRS ambil alih dan sejak itu muncul pula pelbagai isu.
termasuklah proyek PAN Borneo yang tergendala, bantuan COVID yang tidak sampai kepada rakyat, isu kebocoran dana, dan pelantikan politik yang dilihat sebagai berat sebelah. Jadi kalau kita tengok dari sudut itu, warisan ada poin juga sebenarnya lah. Mereka pernah diberi peluang dan mereka jatuh bukan sebab prestasi buruk, tetapi karena pengkhianatan dalam politik. Tapi soalnya sekarang, adakah rakyat masih ingat perkara itu? Atau adakah image warisan sekarang telah terhakis, terutamanya apabila muncul pemimpin-pemimpin baru dalam GRS yang lebih agresif dari segi pemasaran politik? Dan inilah masanya, sudah tiba masanya kita tanya soalan-soalan yang agak pedas. Yang pertama, adakah benar kabinet bayangan ini tidak relevan di Sabah? Atau warisan sebenarnya coba mengelak daripada menamakan siapa pemimpin pelapis mereka? Sebab mungkin ada kekosongan kepimpinan yang jelas selepas Datuk Seri Shafie Apdal. Sebab kalau kita jujur, ramai juga yang bersoal siapa barisan kedua warisan kalau Shafie Apdal bersara. Nama-nama seperti Daryl Laking, Aziz Jaman, dan Jun Wong ada. Tetapi adakah mereka ini cukup berpengaruh di kalangan pengundi akar umbi? Dan yang kedua, kalau warisan kata yang mereka mentadbir dengan baik, bagaimana pula dengan beberapa kritikan yang dulu? Masih banyak kawasan luar bandar tiada air bersih, tiada akses jalan, dan masalah kemiskinan masih lagi menebal. Bolehkah kita kata itu semua adalah salah kerajaan pusat? Atau sebenarnya warisan pun ada juga tanggung jawab dalam perkara itu? Yang ketiga, adakah GRS betul-betul lebih buruk daripada warisan atau ini cuma perang persepsi politik menjelang PRN? Sebab kalau kita lihat, GRS juga ada buat beberapa inisiatif yang dianggap pro rakyat, termasuklah bantuan khas Sabah Maju Jaya, usaha pemutihan tanah adat, dan kerjasama ekonomi dengan pelabur luar. Jadi mungkin rakyat perlu nilai prestasi kedua-dua pihak secara objektif. Dan yang keempat, inilah persoalan yang paling besar sekali. Adakah rakyat Sabah bersedia untuk memberi warisan peluang yang kedua? Atau mereka akan pilih gabungan lain yang lebih muda, lebih segar, dan mungkin lebih praktikal? Apapun jawabannya, satu perkara adalah pasti. Politik Sabah akan terus menarik dan penuh dengan kejutan. Dan sebagai rakyat kita kena bijak menilai. Jangan biarkan emosi dan sentimen kaum dijadikan umpan politik. Sebab kita perlu tanya, siapa yang boleh bawa pembangunan sebenar? Siapa yang sanggup berjuang untuk hak Sabah secara konsisten? Jadi saya serahkan kepada Anda semua. Apa pandangan Anda tentang kenyataan Terence Au ini? Adakah warisan masih lagi relevan? Perlukah mereka tampilkan kabinet bayangan ataupun cukup sekadar janji berdasarkan rekod masa lalu? Coba komen di bawah, tuliskan pandangan Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah karena kami ingin baca pandangan Anda. Dan jangan juga lupa untuk like dan share video ini supaya lebih ramai rakyat Sabah boleh terlibat dalam perbincangan penting ini. Dan kalau Anda suka akan analisis politik yang telus dan berani macam ini, subscribe-lah ke channel ini Currentsphere MY sekarang. Jumpa lagi di dalam konten yang akan datang. Teruskan menjadi rakyat yang bijak, yang menyoal bukan sekadar mengikut. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja semua. Terima kasih.